Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung bahagian seterusnya, iaitu bahagian C, kertas 2 untuk soalan Bahasa Melayu SPM yang merupakan soalan nombor 9. Dan soalan ni ialah soalan rumusan. Okey. Jumlah markah 30 markah. Cadangan masa yang diperuntukkan ialah 45 minit. Yang tu bahagian C, kertas 2. Jadi kita belajar ini bahagian C ya. Okey, panduan umum rumusan. Ini apabila pelajar hendak menulis rumusan, kebiasaannya petikan yang diberikan tidak melebihi 300 patah perkataan. Jadi pelajar-pelajar akan diberikan satu petikan yang tidak melebihi 300 patah perkataan, dan petikan ini berdasarkan bahan sumber yang punya tidak kurang daripada 2 fokus. Maksudnya ada 2 fokus. Fokus ni seperti tajuk lah. Ada 2 tajuk. Contoh langkah, sebab, kesan. Okey, sama dengan tadi. Panduan umum rumusan, iaitu bahan rumusan ni terdiri daripada kurang-kurangnya 2 bahan. Tadi 2 fokus. Jadi seterusnya tu bahan untuk menulis rumusan ni. Pelajar akan diberikan 2 ataupun lebih. Okay, antara bahannya ialah petikan prosa, puisi dan bahan grafik yang mempunyai tema yang sama. Tetapi yang perlu awak fahami ialah tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Maksudnya soalan ada tapi tidak ada tugasan. Jadi tugasan ni pelajar kena cari sendiri. Okay. Perkara yang keempat, panduan menulis rumusan. Murid perlu mengenal pasti semua fokus yang terdapat dalam setiap bahan. Okey, maksudnya apabila pelajar dapat bahan, mereka mesti baca dulu. Biasanya dalam soalan bahan pertama tu ialah petikan, jadi kena baca dan kenal pasti fokus. Fokus ni bukan isi tetapi tajuk. Tajuk. Contoh tadilah yang cikgu beri itu langkah, kesan ataupun sebab ataupun akibat. Murid perlu memberikan 8 isi lengkap. Okey, jadi isi kena beri 8 dalam penulisan rumusan. Okey, perkara seterusnya menulis pendahuluan. Pendahuluan ni rumusan membincangkan. Okey, ada 2 sini, sama ada kalau ada 2 fokus, awak kena beri 2 fokus lah. Kalau ada 3 fokus, kena beri 3 fokus. Kalau 3 fokus, fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Jadi kena nyatakan apakah fokus tersebut. Okey. Itu untuk menulis pendahuluan. Dan mulakan dengan menulis pendahuluan ni dengan perkataan rumusan membincangkan. Okey. Seterusnya bahagian penutup rumusan. Okey, bahagian penutup markahnya 2 markah. Yang terdiri pada tema, cadangan dan juga kesan. Jadi biasanya dalam petikan nanti, bahan yang diberikan akan mengandungi tema yang sama. Jadi setiap pelajar kena nyatakan tema dalam penutup rumusan kembali. Kemudian dalam rumusan tu mesti ada cadangan dan ada kesan ataupun dikenali sebagai harapan. Okey. Dan pendahuluan penutup ni mesti ditulis dalam 1 ayat sahaja. Okey, kita tengok dari segi markah isi. Untuk pendahuluan menulis pendahuluan, calon akan mendapat 2 markah, iaitu 1 ayat. Okey, isi 8 isi darat dengan 2 markah, 16 markah, dan bahagian kesimpulan pelajar akan mendapat 2 markah. Jadi jumlah keseluruhan untuk markah isi ialah 20 markah. Sementara markah bahasa akan diberikan secara impression, ataupun kita akan lihat isi yang ditulis oleh pelajar ni sama ada cemerlang dari segi bahasa, tiada kesalahan ayat gramatis, tiada kesalahan ejaan. Maksudnya penulisannya sempurna, tiada kesalahan. Jadi pelajar ni akan diberikan peringkat cemerlang untuk bahasa, iaitu 8 hingga 10. Contoh kalau pelajar ni dapat 8, maksudnya isi
20, jadi markah keseluruhan dia akan dapat 28/30. Dan seterusnya lah untuk baik 5 hingga 7 markah, sederhana 3 hingga 4 markah, dan markah yang untuk pelajar lemah ialah 1 hingga 2 markah. Okey. Yang ni ialah contoh soalan dalam rumusan ya. Okey, ini soalan yang pertama, bahan pertama. Okay, baca petikan dan pantun di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan pantun tersebut. Okay. Jadi arahan yang perlu pelajar faham di sini ialah yang pertama, baca petikan dan pantun. Okay. Yang kedua, pelajar mesti menulis satu rumusan. Yang ketiga, panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Dan yang seterusnya, pelajar digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan pantun. Okey, ini contoh ni petikan ya. Contoh petikan. Petikan ni tanpa tugasan. Okey, jadi pelajar perlu membaca keseluruhan petikan ni untuk mendapatkan tugasan yang diberikan dalam petikan. Jadi yang diwarnakan kuning itu merupakan isi untuk tugasan yang pertama ataupun fokus yang pertama. Dan petikan ni tentang pelancongan. Okey. Jadi itu contohlah, pelajar kena garis ataupun kena warnakan isi tersebut apabila membacanya, dan daripada isi tersebut pelajar kena nyatakan fokus. Okey. Contohnya dalam petikan ni, fokusnya ialah tentang faktor ataupun sebab kedatangan pelancong ke Malaysia, ke negara ini. Okey, itu fokus pertama. Okey, fokus kedua ada dalam pantun, petikan pantun. Ini dalam bahagian yang kedua, iaitu pantun ragam pelancong. Jadi yang berwarna purple tu ungu merupakan isi kepada pantun ini. Iaitu fokus yang kedua, bercuti rehat bersama keluarga, tambah syukur nikmat ilahi, beli belah tak ingat diri. Jadi kebaikan, isinya adalah tentang kebaikan melancong. Iaitu yang pertama, kita dapat bercuti rehat bersama keluarga. Okey, isi yang kedua, kebaikannya boleh menambahkan perasaan syukur kepada ilahi, dan setiap orang boleh membeli belah. Okey, itu isi untuk fokus kedua, kebaikan melancong. Sementara isi fokus yang pertama tadi adalah tentang sebab kedatangan pelancong ke